Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat dan kuat. Baiklah, untuk subjek Bahasa Melayu tahun 2 pada hari ini, kita akan belajar kata berimbuhan awalan. Untuk pembelajaran pada hari ini, murid-murid bolehlah merujuk buku teks pada buku surat 12. Buku teks Bahasa Melayu jilid 2 pada muka surat 12. Apa yang cikgu akan ajar pada hari ini ada pada muka surat 12 ini. Jadi tajuknya adalah kata berimbuhan awalan untuk batin yang dihormati. Jadi sebelum cikgu meneruskan pembelajaran pada hari ini, cikgu nak tunjukkan kepada kamu objektif pembelajaran pada hari ini. Apa yang akan kamu dapat pada penghujung video ini. Jadi objektifnya adalah di akhir PDPR, murid-murid dapat menggunakan kata berimbuhan awalan mengikut konteks. Cikgu ulang semula. Di akhir PDPR, murid-murid dapat menggunakan kata berimbuhan awalan mengikut konteks. Jadi murid-murid, apa itu kata berimbuhan awalan? Jom cikgu ajarkan. Apakah maksud kata berimbuhan awalan? Maksudnya di sini, imbuhan awalan ialah imbuhan yang diletakkan pada awal perkataan. Dia letak pada awal. Pada sebelum kamu masukkan kata dasar, ada imbuhan dahulu, iaitu imbuhan awalan. Contoh di sini, contoh kata berimbuhan awalan: me, mem, men, meng, menge dan ber. Cikgu ulang semula contohnya di sini: me, mem, men, meng, menge dan ber. Ini contoh imbuhan awalan yang akan kamu belajar pada hari ini. Apa maksud tolak ni? Tolak ni kamu kena isi dengan kata dasar. Jadi untuk lagi jelas apa itu kata berimbuhan awalan, jom cikgu tunjukkan kepada kamu contoh-contoh kata berimbuhan awalan ini. Okey, di sini cikgu akan tunjukkan imbuhan awalan yang cikgu sebutkan tadi, kemudian kata dasar. Contoh yang pertama, me. Me dan kata dasar ni contoh ya. Kata dasar yang cikgu bagi di sini adalah lukis. Jadi bila kita gabungkan dua ni, antara imbuhan awalan dan kata dasar ni, jadilah dia melukis. Me ni adalah imbuhan awalan dan lukis ini adalah kata dasar. Bila kita dah letak imbuhan awalan di sini, jadi macam inilah perkataan, satu perkataan yang lengkap, iaitu melukis. Contoh yang kedua, memberi. Jadi memberi. Baik, contoh yang ketiga, mendaki. Jadi mendaki. Contoh yang keempat, kata dasarnya hidu. Jadi menghidu. Imbuhan awalan seterusnya, menge, cat. Jadi kita gabungkan antara imbuhan awalan dan kata dasar ni, jadilah dia mengecat. Berlari. Jadi berlari. Ni contoh kata yang telah terima imbuhan awalan. Contohnya sini, melukis. Me adalah imbuhan awalan. Memberi, mem adalah imbuhan awalan. Mendaki, menghidu, mengecat dan berlari. Dah nampak macam mana kita nak guna imbuhan awalan ni dan gabungkan dia dengan kata dasar untuk menjadikan dia satu perkataan. Baik, boleh faham tak macam mana kita nak mengenal pasti imbuhan awalan dalam perkataan itu?
Tengok kat depan dia. Jadi imbuhan awalan ni mesti berada di hadapan. Dia tidak ada di tengah dan dia tidak ada di belakang. Dia ada di hadapan perkataan. Okey. Seterusnya kita akan kembali buku teks kamu, buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 pada muka surat 12. Cerita yang akan kita baca pada hari ini iaitu bertajuk Tok Batin yang Dihormati. Di sini ada beberapa perenggan iaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 perenggan di sini. Jadi cikgu akan baca mengikut perenggan lah bagi kamu nampak lebih jelas. Okey, kita tengok perenggan 1 dan perenggan 2. Tajuknya adalah Tok Batin yang Dihormati. Okey murid-murid, apa itu Tok Batin? Okey murid-murid, Tok Batin tu adalah ketua kampung bagi penduduk orang asli. Dia adalah ketua kampung. Tok Batin tu adalah ketua kampung. Okey, kita akan baca cerita ini. Kalau boleh kamu ikut bersama baca cerita ni bersama dengan cikgu. Saidin bin Bujang ialah Tok Batin. Beliau menjadi Tok Batin di sebuah kampung di negeri Selangor. Beliau akan berjalan di sekitar kampung setiap hari. Beliau akan berbual-bual dengan penduduk kampung. Okey, jika kamu nampak di sini ada tempat kosong, ada ruang kosong untuk kamu isi apa di sini agak-agak. Kamu perlu isi kata imbuhan awalan. Kena isi imbuhan awalan bagi berbual-bual ini. Apa imbuhan awalan yang sesuai? Yang sesuai untuk kita letakkan di sini. Contoh di sini, mengbual-bual. Sesuai ke? Tak kan? Mengebual-bual. Tak kan? Tak boleh. Jadi kita yang sesuai di sini adalah berbual-bual. Beliau akan berbual-bual dengan penduduk kampung. Kita mesti gunakan kata imbuhan awalan ni yang sesuai dengan perkataan yang diberi di sini. Okey, seterusnya kita sambung. Tok Batin akan cari jalan untuk menyelesaikan masalah di kampung itu. Okey, apa yang sesuai, apa imbuhan yang sesuai untuk kita letakkan bagi kata dasar cari ni. Tok Batin akan mencari jalan untuk menyelesaikan masalah di kampung itu. Jadi imbuhan awalan di sini yang sesuai adalah mencari. Baik, kita lihat seterusnya pada perenggan berapa ni? Perenggan 3. Masih cerita Tok Batin yang Dihormati, perenggan 3. Seterusnya, beliau memastikan penduduk kampung menghantar anak mereka ke sekolah. Jadi, penduduk di kampung itu dapat pendidikan yang sempurna. Baik murid, apa imbuhan awalan yang sesuai untuk kata dasar dapat ini? Ya, imbuhan awalan yang sesuai adalah mendapat. Kita baca semula ayat di sini. Jadi, penduduk di kampung itu mendapat pendidikan yang sempurna. Okey, kita lihat seterusnya. Perenggan 4 dan 5. Jika anak buahnya sakit, Tok Batin akan pergi ke rumah mereka. Beliau akan tanya tentang kabar mereka. Beliau akan bertanya tentang kabar mereka. Ber adalah imbuhan awalan yang sesuai untuk kata dasar tanya ini. Jadi kita sebut bertanya. Jadi hubungan mereka sangat mesra. Saidin suka akan tugasannya sebagai Tok Batin. Beliau janji akan bantu anak buahnya hingga berjaya. Apa imbuhan awalan yang sesuai untuk janji dan bantu ini? Kita lihat di sini. Berjanji,
membantu. Kita baca semula. Beliau berjanji akan membantu anak buahnya hingga berjaya. Baiklah murid-murid, kita dah selesai belajar apa itu kata imbuhan awalan dan kamu pun tahu macam mana kita nak guna imbuhan awalan dan kamu pun dah dapat mengenal pasti kata imbuhan awalan yang terdapat dalam cerita Tok Batin yang dihormati ini. Jadi seterusnya kita akan membuat latihan. Jadi latihan kamu perlu buka buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 2 jilid 2 yang berwarna jingga ini dan buka muka surat 15 dan 16. Jadi tugasan pada hari ini pada muka surat 15 dan 16. Murid-murid boleh menonton video ini untuk kita berbincang macam mana kamu nak menjawab soalan ini. Jadi ini adalah buku aktiviti pada muka surat 15. Pastikan anda cuba jawab dahulu sebelum sambung menonton video ini ya. Cikgu galakkan kamu cuba dahulu jawab soalan yang terdapat dalam muka surat 15 ni. Kemudian kamu sambung semula video ini untuk perbincangan jawapan. Jadi jom sama-sama bincang jawapan dengan cikgu. Jadi murid, sebelum kita menjawab soalan ini, kita mestilah membaca arahan ataupun soalan apa yang dikehendaki di sini. Jadi aktiviti 6A, tulis imbuhan awalan yang sesuai pada perkataan, kemudian bina ayat. Jadi di sini dah diberi 6 keping gambar. Iaitu gambar apa ni? Gambar yang pertama ni apa ni? Apa unit uniform pada gambar ini? Inilah unit uniform pengakap. Okey murid, ini unit uniform pengakap. Bila kamu dah masuk tahun 4 nanti, kamu akan diberi unit uniform. Antara unit uniform lain contohnya Kadet Remaja Sekolah, Persatuan Bulan Sabit Merah, Puteri Islam dan pengakap. Okey murid-murid, kita sambung. Jadi di sini dah diberi pilihan jawapan iaitu ada ber, mem dan men. Ada 3 pilihan jawapan di sini. Jadi kamu kena isi jawapan pada ruangan kosong ni bersesuaian dengan gambar ni. Baik, cikgu akan bagi jawapan yang sesuai berdasarkan gambar ini. Okey, gambar yang pertama ni membeli. Seterusnya, gambar yang kedua berwarna. Gambar yang ketiga membayar. Gambar yang keempat menjahit. Seterusnya bergaya. Dan yang terakhir adalah berterima kasih. Ini adalah jawapan yang sesuai berdasarkan gambar yang diberi ini. Jadi kamu dah tulis imbuhan pada ruang kosong ini. Arahan seterusnya adalah bina ayat. Bina ayat berdasarkan gambar yang diberi ini. Jika kamu perasan di sini, setiap gambar ni adalah bersambung. Cuba tengok anak panah di sini. Anak daripada gambar pertama, kedua, ketiga sehinggalah gambar yang terakhir. Jadi di sini jika kamu nak tulis watak, contoh gambar budak ni, contohnya kamu nak guna nama Adam, mestilah cerita tu dari ayat yang pertama dan ayat terakhir mestilah menggunakan nama Adam. Jika nak guna nama lain, contohnya Kamal, mestilah menggunakan nama Kamal dari awal ayat hinggalah akhir ayat. Jadi sini kita akan bina ayat yang pertama. Contoh di sini, nombor 1, Adam hendak membeli baju pengakap. Ayat yang kedua, baju itu berwarna kelabu. Ayat ketiga, ayah Adam membayar harga baju tersebut. Ayat keempat, ibu Adam menjahit lencana pada baju itu. Ayat kelima, Adam bergaya dengan baju pengakap di hadapan cermin. Dan ayat yang terakhir, Adam berterima kasih kepada ibunya.
Dari ayat pertama, daripada Adam beli baju sehinggalah Adam berterima kasih kepada ibunya. Okey, ini adalah jawapan yang sesuai atau contoh jawapan yang sesuai pada aktiviti 6A ini. Baik, seterusnya kamu kena buat pada muka surat 16. Ini adalah paparan pada muka surat 16 tu. Pastikan anda cuba jawab dahulu sebelum sambung menonton video ini. Seperti tadi juga, cuba jawab dahulu kemudian sambung tengok video ini. Jom sama-sama bincang jawapan dengan cikgu. Jadi di sini cikgu akan tunjukkan sekejap saja jawapannya. Jadi kamu cuba tulis. Boleh? Okey. Jadi di sini arahannya adalah tulis imbuhan kemudian bina ayat. Tajuknya adalah suasana di pameran tokoh bahasa. Jadi jika kamu nampak di sini sekeluarga mereka ni sedang berjalan ke pameran tokoh bahasa. Jadi jika kamu dapat lihat gambar ni di belakang dia, belakang gambar ni ada beberapa gambar potret, iaitu gambar potret tokoh bahasa. Jadi di sini telah diberi kata dasar ada berapa sini? 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ada 6 kata dasar dan ada ruang kosong untuk kamu isi imbuhan awalan. Jadi cikgu akan bagi 3 pilihan. 3 pilihan ini sahaja yang perlu kamu isi pada ruangan kosong ni, iaitu men, mem dan ber. Okey. Kita tengok yang pertama. Contoh yang pertama ni apa ni? Bual, berbual. Membaca, mencari, menjual, berjumpa, berlegar. Itu jawapan dia. Okey? Kita tengok contoh ayat. Kamu kena bina ayat di sini ada 5 ruangan kosong. Kalau ikutkan kata ni ada 7. Jadi kamu boleh tambah di sini 1 lagi garis untuk kamu bina ayat yang ke-7. Kalau tak mau buat pun tak apa. Okey, nombor 1 dia telah beri contoh ayat. Ayat pertama, Kamal berjalan dengan keluarganya ke pameran tokoh bahasa. Jika kamu perasan di sini, berjalan, ber ini adalah imbuhan awalan dan jalan ini adalah kata dasar. Berjalan. Jadi nombor 2, kamu akan bina ayat berdasarkan perkataan ini. Perkataan yang telah kamu isi imbuhan awalan tadi. Contoh ayat, cikgu akan bagi contoh ayat di sini sekilas pandang saja. Contoh yang pertama, banyak orang berbual tentang tokoh bahasa. Ini adalah contoh jawapan bagi bual ini. Sebagaimana yang cikgu sebut tadi, imbuhan awalan yang sesuai untuk bual ini adalah berbual. Kamu kena bina ayat berbual ini. Contohnya adalah banyak orang berbual tentang tokoh bahasa. Okey, kita tengok kedua pula, membaca. Seorang budak lelaki berdiri sambil membaca buku. Kamu kena bina ayat berdasarkan gambar ni. Jika kamu nampak di sini ada belakang ni, ada seorang budak sedang membaca buku. Okey, tengok seterusnya. Penjual menjual buku dengan memberi potongan harga yang istimewa. Rahim berjumpa dengan kawannya di pameran itu. Berjumpa. Seterusnya, berlegar. Para pengunjung berlegar di ruang pameran. Itu adalah contoh ayat untuk kamu isi di ruangan kosong ini. Baiklah, kita dah habis pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk membuat tugasan dan cikgu ucapkan selamat belajar. Jika video ini terlalu laju, kamu boleh ulang semula bagi kamu faham. Dan jika tak faham, boleh tanya dengan cikgu. Boleh WhatsApp cikgu, tanya apa yang kamu tak faham. Okey, kita jumpa lagi untuk sesi PDPR akan datang. Dan macam biasa, tugasan tu boleh snap gambar dan hantar pada WhatsApp cikgu. Okey, jangan lupa sebelum tinggalkan video ni,
like video ni dan subscribe channel cikgu. Berjumpa lagi untuk sesi PDPR akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.